Paparan utama tengah hari ini, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi dan isteri memeriahkan Majlis Iftar Perdana UNIMAS 2024. Premier Sarawak hadir mesyuarat Majlis Tenaga Negara di Putrajaya. Perkim Cawangan Lawas salur sumbangan Aidilfitri kepada golongan memerlukan. Perarakan Seng Ong Kong mampu bina keharmonian di Sarawak. Pakej Pelancongan Sarawak Delta Geopark dan Gawai 2024 dilancar. 48 pasukan buru kejuaraan kejohanan bola sepak Piala Perpaduan. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Crispin Fowler. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi telah menghadiri Majlis Iftar Perdana UNIMAS 2024 bersama para pelajar dan kaki tangan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada Selasa. Ketibaan Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi dan isteri pada jam 6 petang di Pekarangan Pusat Islam Tun Abang Salahuddin, PITAS, telah disambut oleh Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid. Sejurus selesai berbuka puasa, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah bersama-sama warga UNIMAS. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan wang tunai daripada UNIMAS kepada 6 surau di sekitar Kota Semarahan. Antara surau yang terpilih adalah Surau Darul Bahagia Kampung Tambirat Ulu, Surau Darul Azam Kampung Lubuk Ria Hilir, Surau Darul Solihin Kampung Tanjung Apung, Surau Darul Furqan Kampung Binyuk Baru, Surau Darul Iman Taman Samarindah Baru dan Surau Darul Ukuah Taman Sri Tuang. Majlis iftar tersebut merupakan aktiviti tahunan UNIMAS yang diadakan bagi meraihkan bulan Ramadan bersama seluruh warga kampus termasuk staf, pelajar serta komuniti setempat. Program itu juga sekaligus menjadi platform untuk menjalinkan silaturahim dalam kalangan warga kampus bersama komuniti. Hadir sama Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Mat Jarai serta tetamu kehormat yang lain. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri mesyuarat Majlis Tenaga pertama di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pada Selasa. Mesyuarat selama 2 jam setengah itu dipengerusikan oleh Perdana Menteri yang juga pengerusi Majlis Tenaga Negara, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ia turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan, Tenaga dan Transformasi Air Petra, Datuk Sri Fadilah Yusof, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Abang Ahmad Abang Murni. Majlis Tenaga Negara ditubuhkan baru-baru ini berikutan pengubalan Dasar Tenaga Negara DTN 2022-2040 oleh kerajaan terdahulu. DTN digubal untuk mencorak langkah ke hadapan secara strategik dan menggariskan keutamaan utama bagi sektor tenaga pada tahun-tahun akan datang bagi mencapai aspirasi rendah karbon negara. Dasar itu akan meletakkan sektor tenaga sebagai pemangkin untuk perbankan pembangunan sosioekonomi pada peluang besar yang timbul daripada peralihan tenaga ketika dunia terus mengatur usaha ke arah pelepasan karbon bersih sifar menjelang tahun 2050. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Lawas telah menyalurkan sumbangan Aidilfitri kepada seramai 1,133 orang penerima yang terdiri daripada anak-anak yatim orang kurang upaya, OKU, ibu tunggal dan wanita warga emas. Penyampaian sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan serta isteri yang juga pengerusi Perkim Cawangan Lawas, Datuk Dayang Morliah Awang Daud dalam majlis penyerahan sumbangan Hari Raya Aidilfitri diadakan di Hotel Sri Malaysia di Lawas pada Ahad. Semasa berucap, Dato' Amar Awang Tengah memuji usaha murni Perkim Cawangan Lawas yang sentiasa aktif dan bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO lain dalam membantu golongan memerlukan. Dan saya berharap persatuan-persatuan termasuk Perkim dan persatuan-persatuan lain akan terus bekerjasama
berkolaborasi dengan jabatan-jabatan, dan kita menyambut baik ya atas sokongan semua pihak. Dan inilah cara kita untuk menjaga kebajikan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan memastikan kita hidup dalam keadaan harmoni. Kita bergerak bersama. Objektif kita adalah sama. Terdahulu, Datuk Dayang Morliah dalam ucapannya memberitahu pihaknya sentiasa mengambil peluang untuk mengadakan aktiviti serta kegiatan yang menjurus kepada kerja-kerja kebajikan, khususnya dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik. Ujar beliau, tradisi seumpamanya akan dikekalkan sebagai rutin persatuan bukan sahaja di bulan Ramadan, malah sebagai aktiviti sepanjang tahun. Perarakan Dewa Sing Ong Kong dapat dijadikan landasan untuk membina negara, bangsa dan keharmonian antara masyarakat Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian memberitahu, perarakan keagamaan tersebut merupakan yang terbesar di Sarawak setakat masa ini. Jelas beliau, perarakan itu telah menarik ramai orang tanpa mengira bangsa untuk menyertainya, termasuk penyertaan kontijen dari luar Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Persatuan Hokkien bersempena perayaan Sing Ong Kong di salah sebuah hotel di Kuching pada Selasa. Dalam majlis sama, Dato' Amar Dr. Sim telah menyampaikan sijil kepada wakil persatuan dan syarikat yang menyokong perarakan Dewa Sing Ong Kong. Difahamkan seramai 800 orang yang terlibat dalam perarakan Dewa Sing Ong Kong di Kuil Hong San Si pada Ahad telah menghadiri majlis makan malam itu. Turut hadir ialah Pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor, Datu Jack Aman Luat, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samuel Simon dan tetamu-tetamu kehormat lain. Tourism Malaysia telah melancarkan pakej pelancongan Sarawak Delta Geopark dan Gawai 2024 bagi mempromosikan keunikan produk pelancongan Geopark serta sambutan Hari Gawai di Sarawak kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Pengarah Bahagian Pembangunan Pakej Tourism Malaysia Muhammad Roslan Abdullah berkata, sebanyak 37 pakej pelancongan telah dibangunkan dengan kerjasama 13 agensi dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia yang menawarkan lawatan ke geotapak, tapak biologi dan tapak budaya di sekitar geopark, merangkumi daerah Kuching, Bau dan Padawan. Menurutnya, pembangunan pakej tersebut merupakan sebahagian daripada usaha untuk mempelbagaikan pilihan destinasi pelancongan seiring dengan persiapan menyambut Tahun Melawat Malaysia 2026. Antara pakej-pakej yang ditawarkan termasuklah pakej Geological Heritage and Exploration and Sarawak Delta Geopark, pakej The Hidden Geological Site and Sarawak Delta Geopark, pakej Club Glamping, pakej Nature and Culture, pakej Gawai Open House and Matok Longhouse, pakej Berbulan Festival in Limbang dan pakej Gerau Penlun Bawal Festival. Pakej-pakej ini telah dibukukan dalam risalah pelancongan Sarawak Delta Geopark Gawai 2024 yang juga boleh dimuat turun di dalam laman Sarawak Tourism Malaysia, iaitu www.malaysia.travel. Katanya semasa berucap di majlis pelancaran pakej berkenaan di Kuching pada Selasa. Menjelas lanjut, Muhammad Roslan memberitahu, para pelancong yang membeli pakej ini juga turut berpeluang untuk merasai suasana Hari Gawai sekiranya memilih untuk berkunjung ke Sarawak sewaktu pesta tersebut berlangsung, iaitu pada penghujung musim menuai. Saya yakin keunikan pakej yang dibangunkan ini dapat menarik minat pelancong sama ada domestik dan juga antarabangsa, terutama ke Sarawak khasnya dan umumnya Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Sarawak Delta Geopark telah diisytihar sebagai Geopark Kebangsaan ke-6 pada 20 Jun 2022. Berkeluasan 3,112 km persegi, kawasan ini dipenuhi dengan pelbagai khazanah sejarah, flora dan fauna serta keunikan kebudayaannya yang tersendiri merangkumi 28 geotapak, 12 tapak biologi dan 14 tapak budaya.
Sebanyak 48 pasukan bola sepak tempatan mengesahkan penyertaan pada kejohanan bola sepak Piala Perpaduan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N15 Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah edisi ke-56 2024. Kejohanan tertua di Sarawak itu dijadual bermula pada Hari Raya ketiga 12 April dan akan berakhir pada 21 April depan. Penaung Kelab Bola Sepak Sambir Bistari KBSB Datu Abdullah Jolehi memberitahu kejohanan tersebut dianjurkan oleh KBSB dengan kerjasama Lia Sports Centre LSC selaku penaja. We would like to thank LSC for once again give us support to celebrate our Hari Raya with a normal Piala Perpaduan, which is known as Piala Sambil. And either way can do Piala Perpaduan or Piala Sambil, but the official name would be Piala Perpaduan. Kejohanan Bola Sepak Piala Perpaduan ADUN N15 Asajaya edisi ke-56. Di mana kejohanan ini dinaungi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, dan supported by LSC. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama pengarah urusan Lia Holdings Malaysia Sendirian Berhad, Raymond Sim Hee Peng di premis LSC di Pusat Beli Belah Sarawak Plaza pada Selasa. Datuk Abdullah yang juga pengarah Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak menambah, hadiah menarik menanti 3 pasukan terbaik pada saingan kali ini. Juara akan menerima wang tunai RM5,000, piala pusingan, piala iringan, pingat jersey 1 set dan baucer barangan sukan Adidas tajaan LSC berjumlah RM1,000. Naib juara akan menerima wang tunai RM3,000, piala pingat 1 set jersey dan baucer barangan sukan jenama Adidas tajaan LSC berjumlah RM600. Manakala 2 pasukan yang tewas di peringkat separuh akhir masing-masing akan menerima wang tunai RM1,500, piala pingat dan baucer barangan sukan Adidas tajaan LSC berjumlah RM300. Selain itu, turut disediakan hadiah piala dan baucer barangan sukan Adidas tajaan LSC berjumlah RM100 kepada penjaring terbanyak dan pemain terbaik perlawanan akhir. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Crispin Fowler. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Debaran kehangatan Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-21 Sarawak 2024 kian terasa. Ayuh rakyat bumi Kenyalang, sama-sama kita memberikan sokongan padu kepada penganjuran Tamasya Sukan ini. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.